Hello guys, bersama saya lagi dalam Oranapa Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, sebelum kita teruskan berita yang memberikan keterujaan kita, khususnya hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, ya telah pun dilawati oleh ketua negara yang pertama daripada Brunei. Ya, itu dia. Namun ada lagi satu berita berkaitan dengan lebay yang makin kemaruk dan makin pening, sahabat-sahabat semua. Jadi sebelum kita teruskan, jangan lupa untuk terus tekan untuk terus support Oranapa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So mari kita ikuti berita yang memberikan keterujaan seluruh rakyat Malaysia. Hari ini yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim makin dihormati, tapi lebay, makin kemaruk, dan juga pening kepala. Itu dia sahabat-sahabat semua. Kenapa saya katakan seperti itu sahabat semua? Hari ini sekali lagi kita boleh nampak Datuk Seri Anwar Ibrahim dikunjungi salah seorang ataupun yang pertama ketua negara daripada negara Brunei, yaitu Sultan Brunei sendiri. Tepuk tangan. Itulah dia sahabat-sahabat semua. Betapa tingginya martabat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, begitu ramai ataupun banyak pemimpin dunia yang begitu kagum dan hormat pada yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berikan tepukan sekali lagi. Ya, mereka lega dan bersyukur karena akhirnya Datuk Seri Anwar berjaya dinobatkan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Itu dia, terbaik sungguh. Keyakinan negara-negara luar terhadap kerajaan baharu, ya, kerajaan perpaduan ini mula menampakkan hasil. Ya, Sultan Brunei adalah antara ketua negara terawal tiba dan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim sebentar tadi. Kalau kita lihat, kali terakhir Sultan Brunei datang ke Malaysia adalah pada tahun 2019. Ya, 3 tahun yang lalu, dengan jadinya Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Hari ini kita boleh melihat sendiri Sultan Brunei, ya, datang ke Malaysia, dan ia lebih memberikan keterujaan buat kita hari ini sahabat-sahabat semua. Apa yang dilakukan oleh Sultan Brunei itu sendiri, yang memberi penghormatan kepada Datuk Seri Anwar dengan Sultan Brunei memandu sendiri kereta membawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Sri Perdana. Ini dia sedikit kenyataan, ya, kalau kita ingin baca berita ini yang saya petik daripada berita harian. Katanya Sultan Brunei, ya, Sultan Hassanah Bolkiah berkenan memandu kereta sendiri, membawa Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Sri Perdana Putrajaya sempena lawatan khas baginda ke Malaysia hari ini. Sebelum itu, kedua-dua pemimpin terbabit memulakan perjalanan kira-kira jam 11 pagi. Awal pagi hari ini, Anwar yang duduk bersebelahan Sultan Hassanah Bolkiah sempat melambaikan tangan ke arah pengamal media. Turut berkenan menaiki kereta jenis BMW tersebut adalah anak kanda Sultan Brunei, Pangeran Muda Abdul Matin Bolkiah. Perjalanan kedua-dua pemimpin itu ke Putrajaya dari Pengkalan Tentera Udara di Raja Malaysia TUDM Subang. Di sini yang jaraknya kira-kira 41 km, yang diiringi pasukan keselamatan bermotosikal dan juga berkereta. Jadi sahabat-sahabat semua, kita boleh nampak hari ini salah satu lagi sejarah, ya, yang menampakkan bagaimana Perdana Menteri pilihan rakyat ini adalah Perdana Menteri yang begitu dihormati, disanjungi, dan juga dikagumi dengan perjuangannya selama 24 tahun. Akhirnya berjaya ditabalkan menjadi Perdana Menteri kita. Berikan tepukan sekali lagi. Itu adalah satu komitmen perjuangan yang tidak sia-sia, sahabatku semua. Jadi sahabat semua, dikala Datuk Seri Anwar disanjung, dikagumi oleh negara luar dengan perjuangannya, ya, dengan kehidupannya, dengan jalan cerita hidupnya yang penuh onak dan duri, hari ini sahabat semua,
ya, pemimpin-pemimpin PAS dan Perikatan Nasional terus menyindir. Hari ini terus menyindir, katanya pengadil serta membakar ya, terus menyindir berkaitan dengan pengadil ya. Kalau tidak, ini adalah kenyataan daripada Presiden lebay itu sendiri, serta membakar sentimen agama dan kaum. Ya, inilah apa yang mereka lakukan, sahabat-sahabat semua. Jadi saya ingin membawakan kita cerita ataupun berkaitan dengan yang saya katakan tadi, berkaitan dengan pengadil bola ini ya. Kemaruk ya, saya ingatkan Presiden lebay ini kemaruk tengok bola rupanya ya. Dia masih tidak boleh move on, dia masih tidak boleh menerima kenyataan. Wow, betapa memalukan sahabat-sahabat semua. Kita ada pemimpin seperti ini ya. Nampak alim, nampak gelaran ulamanya, tapi hari ini sahabat semua kita boleh nampak bagaimana sifat mereka itu hanyalah mementingkan kuasa dan jawatan semata-mata. Ini dia ya yang saya ambil daripada Malaysia kini. Adilkah pengadil Piala Dunia? Ali Tianggol bagi yang kalah, kata Hadi. Bagi yang kalah, siapa yang kalah? Ya. Sahabat-sahabat semua, kalau kita imbas semula pada piala yang ke-15 ya, tim ataupun parti politik, gabungan parti politik yang terbesar yang mendapat kursi yang terbanyak adalah Pakatan Harapan, diikuti dengan Perikatan Nasional sebanyak 73, Pakatan Harapan 82. Jadi kalau kita lihat dua komponen parti yang terbesar ini, siapa yang kalah, siapa yang menang di antara mereka ya. Dengan mata kasar kita boleh nampak bahwa yang menang antara PN dan Pakatan adalah ya Pakatan Harapan, walaupun tidak mencapai ya majoriti muda untuk membentuk kerajaan, tetapi kita boleh nampak mereka Pakatan Harapan adalah yang terbanyak. Tetapi inilah pula yang dikatakan oleh Presiden lebay ini ya, mereka menganggap mereka menang. Jadi kenapa dia katakan seperti itu, sahabat semua? Mari kita baca kenyataan ini ya. Mungkin kamu akan rasa lebih bingung, mungkin kamu akan lebih rasa, wah, kenapa lebay boleh berkata-kata seperti ini? Jadi saya ingin membacakan berita ini. Ini dia. Nampaknya demam Piala Dunia telah melanda Presiden PAS Abdul Hadi Awang, yang membuat beberapa kenyataan hari ini yang mungkin dilihat oleh setengah pihak sebagai ulasan politik. Dalam satu kenyataan, dia berkata di semua peringkat pertandingan bola sepak sama ada di kampung atau Piala Dunia yang sedang berlangsung, ada peraturan yang perlu dipatuhi, termasuk masa kecederaan atau ketika seri. Benar ya, kita memahami dengan konsep itu. Memang benar ada. Mari kita baca seterusnya. Masa permainan juga akan ditambah apabila tiada keputusan karena seri ya, 0-0 atau sama-sama banyak bilangan golnya. Masa itu ditambah dengan kadar yang sepatutnya dan munasabah atau diulang perlawanannya mengikut tempo yang ditetapkan dan berdasarkan peraturan yang sama. Jadi saya percaya apa yang dia nyatakan ini adalah kenyataan ataupun situasi yang mereka alami. Kerana kalau kita imbas semula, kononnya pengurus mereka Muhyiddin Yassin telah pun menghantar 115 SD dan mereka menganggap mereka telah menang dalam merebut jawatan Perdana Menteri ataupun membentuk kerajaan, sahabat-sahabat semua. Namun saya ingin menjelaskan satu perkara. Dalam 115 itu ada dikatakan sebanyak 10 individu secara individu daripada MP UMNO yang memberi SD menyokong Perdana Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Dan selain itu dia kata juga ada daripada parti-parti lain seperti Bebas, yang dari Kudat, dari Tenom, ya KDM ya, Parti Demokrat Malaysia KDM ya, ada satu kursi. Dan juga dikatakan juga ada beberapa individu daripada Parti GPS yang menyokong, dan sehingga itu mereka mendapat 115. Sahabat-sahabat semua, jangan percaya dengan kata-kata yang dipusingkan oleh kedua-dua presiden ini, daripada Presiden Bersatu maupun Presiden lebay PAS ini, sahabat semua. Karena kita harus ingat, ya, kita ada akta lompat parti. Ya, apabila ada akta lompat parti ini yang telah pun diwartakan, diluluskan di Dewan Rakyat, Dewan Negara dan juga Istana, ya, apa yang sepatutnya berlaku adalah dia kena ada sokongan secara en blok. En blok maksudnya itu sebuah parti gabungan.
Dia tidak boleh secara individu memberikan sokongan kepada parti lain. Ini yang berlaku. Jadi Muhyiddin kata dia ada 10 orang UMNO. Ya, 10 orang UMNO ini kalau dia menyokong Muhyiddin walaupun ada SD, dia adalah tidak sah. Ya, sebab yang harus menyokong dia kena en blok satu UMNO. UMNO itu ada 30 MP. Ya, jadi 30 MP itu secara en blok dia kena menyokong satu pakatan. Yaitu satu gabungan parti, barulah dia dianggap secara sah. Kalau individu sahabat-sahabat semua itu boleh dianggap sebagai lompat parti dan mereka boleh dibuang serta-merta daripada kursi yang mereka menang. Jadi karena itu kita paham ya, yang di Pertuan Agung adalah sultan yang bijaksana. Ya, dia mengetahui karena dia juga yang meluluskan akta ini pada akhirnya, dan dia mengetahui bahwa sokongan itu harus datang daripada sebuah parti ataupun en blok dan bukannya secara individu. Namun ya karena kita tahu mereka coba untuk manipulasi, coba untuk memusingkan fakta, akhirnya mereka kata mereka menang ada 115 kursi. Namun kita tahu bahwa apa yang mereka katakan itu adalah tidak sah, sahabat-sahabat semua. Itulah penipuan, itulah pembohongan besar mereka. Mereka sekali lagi, pendapat saya, coba untuk manipulasi keputusan seperti mana yang mungkin pernah mereka lakukan pada langkah Seretan apabila mereka menembuk atap kerajaan Pakatan Harapan semasa itu, sahabat-sahabat semua. Jadi, apa pandangan Anda? Sila berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi, mari kita baca semula apakah kenyataan daripada lebah ini. Katanya, masa kecederaan akan ditambah apabila benar-benar berlaku kecederaan karena ingin menguruskan pihak yang tercedera untuk mendapat rawatan segera atau yang tercedera itu dikeluarkan daripada Padang. Pemain yang dikeluarkan itu sama ada gantikan pemain atau tidak adalah mengikut peraturan yang telah ditetapkan dan dihormati oleh semua pihak. Bagaimanapun dia bertanya bagaimana jika masa kecederaan diberikan bukan karena kecederaan atau seri. Walau bagaimanapun keputusan ada kemenangan untuk satu pihak. Ya, ada mata gol. Tiba-tiba pengadilan menambah kecederaan masa untuk memberi peluang kepada mereka yang jelas kalah supaya boleh menang dengan apa cara sekalipun. Jelas sahabat semua. Ya, jelas kalau kita lihat kenyataan ini boleh ya menimbulkan satu penderhakaan sebenarnya walaupun secara tidak langsung, tapi ini sebenarnya ya, rasa ketidakpuasan hati terhadap keputusan istana. Sebenarnya sahabat semua kita harus ingat pada awalnya ya Datuk Sri Anwar Ibrahim dan juga pengurus Perikatan Nasional dipanggil ke istana, menghadap istana ya, dan akhirnya mereka Agung yang memberikan cadangan untuk mereka combine bersama bergabung untuk membentuk kerajaan perpaduan karena ya tidak ada siapapun yang memperoleh jumlah yang ada untuk membentuk kerajaan, walaupun pada ketika itu Pakatan Harapan adalah parti gabungan yang mendapat kursi yang terbanyak 82. Namun apa yang berlaku ya mungkin ada di antara kita yang lupa bahwa siapakah individu yang menolak cadangan ini? Tidak lain tidak bukan adalah pengurusi Perikatan Nasional yang tidak mau untuk bergabung dengan Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan bersama. Dan ya Datuk Sri Anwar Ibrahim pula menerima cadangan itu, dan akhirnya Datuk Sri Anwar karena memiliki kursi yang terbanyak ya mereka diangkat menjadi kerajaan perpaduan yang mana UMNO, GPS dia dijemput untuk bersama membentuk kerajaan itu. Jadi ingat sahabat semua, siapakah yang menerhaka? Siapakah yang menolak cadangan ini dengan bulat-bulat mengatakan kononnya karena mereka tidak mau bersama dengan Pakatan Harapan? Tidak lain tidak bukan adalah Presiden Lebay Pas ini dan juga pengurusi Perikatan Nasional, tidak lain tidak bukan Muhyiddin Yassin, sahabat-sahabat semua. Jadi kalau hari ini kononnya ketidakadilan berlaku terhadap pengadil, ya ketidakadilan pengadilan dilakukan terhadap mereka, kononnya walaupun mereka sudah ada kursi menghantar terlebih dahulu 15 kursi itu, ya harus diingat sokongan harus datang secara en blok dan bukannya secara individu, sahabat-sahabat semua. Jadi apakah pendapat Anda? Adakah kita boleh nampak hari ini karena mereka tidak boleh move on ya, tidak boleh menerima kenyataan bahwa hari ini Datuk Sri Anwar Ibrahim diangkat sebagai Perdana Menteri yang ke-10, dan kita boleh nampak ya
perjalanan positif. Nilai ringgit semakin mengukuh, nilai harga-harga barang semakin berkurang, dan hari ini ya dalam masa beberapa hari saja Datuk Seri mendapat ya pengiktirafan daripada berbagai negara, daripada negara Islam, daripada negara sekutu ataupun negara-negara luar yang lain dan sebagainya. Jadi hari ini sahabat-sahabat semua, kita boleh nampak bahwa pilihan rakyat untuk mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim, begitu juga dengan istana dan majlis raja-raja itu yang membuat keputusan mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri adalah satu keputusan yang tepat. Berikan tepukan. Begitu juga dengan saya dan seluruh rakyat Merhain di bawah sana. Mereka bersetuju dengan keputusan ini. Namun tidak kepada lebay-lebay dapat menerima kenyataan seperti ini. Jadi sahabat semua, bagaimana dengan Anda? Adakah Anda juga bersetuju seperti saya bahwa Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri yang ke-10 yang tepat pada masa ini, yang boleh membawa Malaysia keluar daripada krisis ya yang gagal dilaksanakan oleh Perdana Menteri, 2 Perdana Menteri sebelum ini, mungkin 3 ya. Namun hari ini kita boleh melihat kepimpinan, penghormatan Datuk Seri daripada negara lain, daripada Sultan Brunei seperti mana yang kita nampak hari ini adalah satu yang terlalu tinggi, dan ia adalah satu kegembiraan buat rakyat Malaysia. Jadi sahabat-sahabat semua, sekali lagi terima kasih kerana bersama dengan saya hari ini, petang hari ini untuk info yang terkini, dan kita melihat betapa gembiranya kita dengan kedatangan Sultan daripada Brunei lawatan kerjanya di Malaysia menemui Perdana Menteri kita. Betapa hebat, inilah satu Perdana Menteri yang kita tunggu-tunggu. Jadi sekali lagi izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan, dalam bahasa Melayu tepuk dada tanya selera. Sekian saya daripada Orang Nopo, kita berjumpa lagi di info-info dan juga berita-berita yang panas menyusul kemudian nanti. Terima kasih. Jadi sekali lagi sampai di sini saja, sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.